Komitmen dan tanggungjawab, beban dan tekanan sering bermain di atas tali yang sama. Ada masanya diri ini merasa seakan sendirian saat mendepani masalah yang tak kunjung padam. Impianku besar, cita-citaku tinggi, semangatku kuat. Namun, lelah dengan keraguan yang sering mengetuk benak fikiran. Terkapai-kapai dalam kegelapan tanpa hala tuju yang jelas. Mampukah aku? Mampukah aku? Ibu sayang kamu. Fiza sangat-sangat berjaya sekarang bagi ibu. Tapi ibu yakin Fiza ada cerita macam mana Fiza mulakan? Cerita kat ibu. First masuk pasar malam tu hujan lebat. Hujan lebat memang tak ada sale lah. RM10 je saya ingat. Allah. Memang RM10 je. Memang kata minyak kereta pun tak lepas. Okay, so tapi saya semangat sebab ada husband yang memang masa tu sangat kuat semangat lah. Sebab kalau tak ada husband memang susah saya nak pasang kemah, kita nak bawa generator semua tu kan. Nak angkut stok tu berat sangat. Masa dekat pasar malam tu, which is apa yang saya nampak, barang lain tak laku. And mostly saya punya sale banyak pada orang beli snow cap yang RM10. Ya. Semua. So saya dapat macam setiap malam sebab pasar malam tu kan weekend, Khamis, Jumaat, Sabtu. So dalam satu malam RM300, RM400 tu memang banyak dah waktu tu. Memang sangat-sangat happy lah sebab so bila kata RM300, RM400 ni mostly daripada orang beli snow cap. Sebab seorang dia tak beli sehelai, dia beli 5, lagi-lagi kalau macam banyak colour kan. So kalau ada 10 colour kadang-kadang mungkin akan ambil dalam 5-6 colour macam tu kan. Barang daripada lain yang 10 colour. Ada baju, blouse, skirt, palazzo, slipper, tudung, kasut, semua saya jual. So jadi bila apa yang saya nampak kat situ, saya kata saya perlu fokus pada satu. Masa tu pun dah ada orang yang bertanya macam mana saya nak borong, macam mana saya nak join agent apa semua. Tapi masa tu kita orang tak nampak lagi pasar-pasar reseller semua tu. So just bagi diorang dengan harga borong. So start daripada situ, kita orang decide untuk fokus. Okay, kita fokus jual produk RM10 je. So daripada situ saya ambil dulu produk daripada pemborong-pemborong. Walaupun tak ada brand, tak ada saya punya label, tapi masa tu saya dah mula jual manfaat produk. Saya dah mula seeding customer dengan kualiti semua tu. So daripada situ satu tahap ke satu tahap saya upgrade produk RM10. Kita mula branding, kita mula letak label. Sekarang daripada produk yang
kita buat, kita dah buka kilang lah. Daripada kita ambil bermula dengan 2 buah mesin. Okay, sekarang dalam dah 50 buah mesin jahit. Satu kilang yang besar untuk jahit produk BCF. Daripada awalnya pasar malam, Daripada awal pasar malam. sekarang dah ada kilang, dah berapa mesin jahit? 50 buah mesin jahit. Apakah antara tentangan, halangan, babak-babak air mata lakinya yang pada saat awal-awal dulu tu? Pada permulaan lah, yang rasa macam sangat-sangat struggle adalah bila apa yang saya nak buat tu orang sekeliling saya tak support. First bila saya decide untuk buat bisnes, so saya bagi tahu parents mak abah saya untuk buat bisnes. Abah saya cakap tak payahlah buat bisnes sebab penat. So memang masa tu saya nampak satu sudut diorang tak support saya punya cita-cita. Tapi bila saya dah sampai tahap sekarang, bila saya dah faham perjalanan buat bisnes ni sangat-sangat penat, baru saya tahu diorang bukan sebenarnya tak diorang bukan tak support, tapi diorang tak nak saya penat macam diorang buat bisnes sekarang tanpa staff, diorang tak cukup rehat. So diorang tak ada masa dengan keluarga. Mereka terlalu sayang. Yeah, so, dia nak protect. So saya tak faham masa tu, tapi saya rasa diorang tak support saya. But then saya tetap teruskan perjuangan tu. Saya cakap saya akan buktikan yang saya boleh. Segala kelemahan dan kekurangan yang berlaku dalam organisasi semuanya adalah salah pemimpin. Jangan meloncat. Ada kebenarannya. Pemimpin bertanggungjawab dalam semua hal. Bila tim tak perform, ialah kerana pemimpin tidak melatih, tidak memberi coaching kepada mereka. Bila tim tidak bersuara kerana pemimpin tidak mewujudkan persekitaran yang selamat untuk mereka bersuara. Bila tim tidak melaporkan sesuatu kerana kita tidak ada struktur pelaporan yang kemas. Bila tim tak dengar kata adalah kerana kita bukan pendengar yang baik. Bila ramai staf berhenti adalah kerana pemimpin yang tidak cekap, yang tidak memberi mereka peluang untuk membangun dalam syarikat itu. Pemimpin yang tidak tunjuk hala tuju yang jelas. Pemimpin yang tidak mewujudkan persekitaran supaya mereka boleh menjadi satu pasukan yang hebat. So inilah yang ibu panggil, kita panggil super relationship map. Super relationship map adalah connection of activity yang kita ada dalam kita punya organisasi secara besar. So bermakna segala operasi dekat kilang ada, marketing ada, and also CEO punya approval. So this is super relationship map. Let's look at this thing. Selalunya super relationship map kita mula dengan start. Yang mana marketing punya department ini akan keluarkan analytical report. Dalam analytical report ni ada banyak lagi tugas-tugas yang kena buat. Correct? Seperti macam buat market trendings. Apa lagi yang kita buat? Market research. Analytics. Segmentation. Yang paling penting sekali trending lah. Kita nak tengok apakah fashion tudung atau apa-apa saja kita buat yang terkini, yang disukai ramai contohnya. So this is where kat dalam dia ada aktiviti-aktiviti yang lebih kecil tentang perkara ni. So semua kotak-kotak ni sebenarnya dia ada aktiviti yang lebih kecil di dalamnya. Yang kita kena buat macam ni juga tapi dalam ni. Okay. Macam LOV, line of visibility, process flow, so, tapi dalam ni. So ibu maksudnya setiap kotak ni dia akan melahirkan another document iaitu SOP. Yes. So setiap kotak ni akan melahirkan standard operating procedure. Dan bila dia ada macam kotak garis dalam ni kan. Setiap kotak kecil tu pula akan melahirkan work instruction, checklist ataupun guideline.
Faham. Itu yang akan melengkapkan sesuatu organisasi dengan documentation daripada yang paling tertinggi sampai paling bawah, full. Okay, so untuk tim R&D, dia akan terima report daripada marketing sahaja ataupun dia orang pun boleh propose dia orang punya idea. Ya, selalunya orang design, dia orang ni karyawan, and sometimes kita design berdasarkan kepada apa yang kita suka. Masalahnya dengan perkara itu ialah ia tidak, orang kata apa, satisfy apa yang market perlukan. Jadi kita nak reverse. Kita tak nak orang, memang kita tahu banyak karyawan kat sini, artis. Okay. Artis ni kadang-kadang dia akan design ikut shock dia sebab dia artistik kan. Tapi sebenarnya tak diterima pakai atau tak terima oleh market kat luar. So ibu rasa lebih terpandu kalau orang design ini yang artistik ini dapat satu information trends kat luar yang orang mahukan, sebab kita nak jual kat orang ni pun dekat market. Beri kat dia dan dia design. Okey, faham, jelas. Lebih baik macam tu. Sebab itulah ibu tengok banyak usahawan buat produk based on cita rasa dia. Okey, Dia sendiri syok. Kerana dia suka benda tu. Lepas tu tengok produk bawa katil banyak. Sebab tak laku. Sebab tak buat market analysis kat luar. Apa orang nak kan? Kalau tunggu ibu jadi founder, ibu keluar produk ibu suka je. Lepas tu semua tak beli. Contohnya. Kan? So, kita kena ada report ni. Jadi terpandulah orang ni nak buat design based on the needs. Untuk CEO approve ibu, apa perkara-perkara yang seorang CEO patut tengok sebelum dia kata yes or no tu? There are many contributing factor. Antaranya of course bila kita dah buat ni proposed design, dia akan ada cost, dia akan ada dia akan banyak feasibility studies. For example, material tu boleh dapat senang tak. So kalau ikutkan dekat CEO ni, approval dia pun ada guideline. Kalau kita boleh buat another document inside here, a guideline for you to approve, untuk approvekan design ini, mematuhi guideline ini. Kain yang dipakaikan kain seperti yang kita canangkan di dalam kitanya mission statement, iaitu comfort. Dia mematuhi semua branding, beliefs dan values kita. Contoh, by Cik Fizahnya produk sangat berpegang pada comfort, lembut, selesa, all those kind of things. So, itulah antara benda-benda yang menyebabkan you approve atau tidak. Of course, on top that cost. Visi jugalah. Ya, dia kena connect balik kepada mission dengan vision kita. Betul. Yang especially yang part number 2 tu kan, kita kata ini USP kita. USP produk. Mesti ada. Ya, you never know. Kadang-kadang datang daripada orang yang artistik ni, tahap apa yang dikeluarnya kan. Sudah lari. Berbelit-belit pula jadinya. So dia tak simple and sweet. Alhamdulillah dengan BCF, selama 3 tahun saya bersama BCF, banyak yang telah saya capai. Saya memang fully BCF, saya fokus, tak ada ambil produk lain, hanya BCF saja selama 3 tahun. Dan banyak kejayaan yang saya capai, especially dapat bawa family pergi umrah sekali dengan anak-anak, mertua, ibu bapa, dapat beli rumah, dapat beli bangunan yang saya duduk sekarang, bangunan butik sekarang yang berjumlah hampir 1.1 juta. Kereta yang terbaru, kereta lah. Kalau nak cerita memang banyak yang saya berjaya capai dengan produk BCF ni. Alhamdulillah, dari zero saya boleh ubah kehidupan saya sampai ke tahap sekarang. Terima kasih founder Cik Fizah Zulkifli kerana mengeluarkan produk yang berkualiti, dan saya harap saya boleh lahirkan lebih ramai jutawan lagi dengan menjual produk BCF. Dari segi sales, dulu mungkin nak capai 50,000 tu agak susah lah. Sekarang Alhamdulillah 500,000 sebulan capai, dan target kalau stok tu banyak kita boleh capai 1 juta sebulan lah. Tidak ada manusia waras yang datang bekerja untuk gagal. Mana ada manusia
yang membawa niat masuk ke tempat kerja kita untuk menjadi gagal. Melainkan kalau mereka adalah orang gila. Mereka sebenarnya mahu berjaya. Yang mereka perlukan adalah bimbingan kita. Untuk jadikan mereka berjaya, lakukan 3 tip ini. Yang pertama, mastery, iaitu penguasaan dalam melakukan tugas-tugas mereka. Sekiranya mereka mendapat mastery, mereka akan menjadi lebih bermotivasi untuk melakukan tugas mereka. Yang kedua adalah autonomi, kebebasan dalam melakukan aktiviti-aktiviti yang telah kita beri kepada mereka. Ketiga adalah purpose, iaitu makna dan tujuan. Kita sebagai pemimpin harus memberi makna dan tujuan dalam setiap satu tugasan yang mereka dapat. InsyaAllah dengan 3 tip ini, mereka akan datang dengan niat untuk berjaya dan mereka akan berjaya. Produk BCF ni material dia memang sangat-sangat berkualiti. Orang kata lain daripada lain sebab BCF ni bukan ready made daripada kilang tapi custom made daripada Fiza sendiri. So bila orang terakhir tu best dan benda yang Fiza keluarkan ni orang kata permintaan untuk setiap wanita. Kualiti first lah untuk BCF ni. Okey, dari segi tim pula saya bina daripada mula-mula seorang, dua dan sekarang hampir 100 lebih dah. Bermodalkan 160 dan sekarang boleh keluarkan modal untuk restock RM300,000 sekarang. Permulaan saya sebenarnya kerja hakiki saya sebenarnya adalah seorang jururawat. Dan saya mula-mula terlibat dengan BCF ni apabila saya diperkenalkan oleh seorang sahabat. First kali saya beli dan pakai untuk diri saya sendiri benda tu. Bila dah pakai, saya rasa why not aku jadikan benda ni untuk side income kepada aku. Daripada situ jugalah bermulanya tim yang datang kepada saya daripada 3 orang pergi kepada 17 orang. Kepada sekarang alhamdulillah tim saya semuanya ada lebih kurang 100 lebih orang lah. Tapi walaupun 100 lebih semuanya sangat-sangat berkualiti sehingga kan kami memang tak cukup stok. Setiap kali dapat stok memang tak cukup tangan. Memang sangat-sangat orang kata BCF ni sangat-sangat bermanfaat untuk orang. Sekarang ni Fiza dah melepasi fasa itu. Sekarang Fiza dalam satu fasa yang juga menakutkan, iaitu fasa growth. Yang mana Fiza sekarang, ingat tak masa ibu datang lawat Fiza dekat kilang lama? Kecil je kan, serabut sangat ibu tengok. Stok tak pernah cukup. Tak cukup, huru hara. Dan ibu bagi satu pendapat je bahawa Fiza perlu pindah dan cari kilang yang sangat besar. Masa tu ibu pasti Fiza dalam satu keadaan yang sangat takut. Betul. Sebab nak grow ke satu knowledge, background tak ada. Nak kilang besar sampai 2 unit. Bukanlah satu benda yang mudah. So apa yang Fiza buat sehingga kan Fiza teruskan juga? What makes you nak teruskan juga buka kilang besar, masuk ke satu fasa yang lebih hebat dengan production yang bukan main-main tu. Okay, so apa yang Fiza rasa macam aku perlu teruskan perjuangan ni, aku perlu besarkan kilang sebab setiap hari saya macam tak boleh nak tidur, rasa fikirkan di bawah saya ramai sangat yang bergantung harap dengan BCF. Diorang punya income, ada yang ibu tunggal, ada yang husband and wife memang dua-dua tak kerja, memang berniaga produk BCF. So dari situ saya ada kekuatan untuk aku tak boleh takut. Waktu sangat-sangat berbeza sebelum dan selepas saya ada ilmu BSS ni.
bisnes saya lebih, walaupun belum lagi di tahap Belum masak sangat ya, lagi, belum ya. masak lagi, tapi kita dah mula nampak dia punya kelancaran flow sebab take time juga untuk saya ambil masa untuk saya betulkan balik sebab company dah besar dalam keadaan tak teratur. So saya nak kena get back on track balik. So apa yang sangat-sangat kritikal adalah bila kita ada ilmu, bila ada ilmu tu kita akan rasa macam bisnes ni sangat-sangat seronok sebenarnya. Dia bukan memang tak penat lah. So maksudnya Dengan adanya SOP, guideline, kita akan rasa checklist. lebih tenang. Ya. So everybody tahu apa mereka nak buat. Betul. Yang paling penting sekali Ibu nampak cara Fiza connect you punya production, the whole organisation, super relationship map dengan dia punya production tu sangat terurus. Dia ni pas kat dia ni, dia ni pas kat dia ni. Setiap satu proses tu Ada connection. siap ada connectionnya, siap ada dia punya guideline, ada standard dia, ada visualnya dan effectiveness dan efficiency akan berlaku dengan sangat baik. Sangat baik. Ya, Ibu suka bila Fiza cerita dekat Ibu, kebanyakan orang ingat bila kita nak besarkan bisnes kita hanya dengan tambah orang kita boleh bersandar senang. Betul. Dan you kata itu tidak benar. Betul. Sedangkan lagi besar bisnes, lagi ramai staff, lagi besar masalah. So kita kena manage the people. Betul. Bila tengok semangat Fiza, calon-calon orang takut sebenarnya. Apa yang Fiza lalui demi satu perjuangan. Bagi Ibu, Fiza ni adalah perwira. Antara perwira-perwira yang Ibu ada rapat dengan Ibu untuk berjuang dalam satu, orang kata apa, satu berjuang dalam satu perjuangan lah. Untuk bagi usahawan kat luar, kita boleh tolong ajar dia cara berniaga untuk kita rasa satu semangat kebersamaan yang kuat, bagi inspirasi pada mereka dari cerita-cerita kita supaya mereka boleh bangkit semula. Fiza antara perwira-perwira yang akan mewujudkan banyak legasi. Sebab tu Ibu panggil legasi perwira. You're my perwira sweetheart. Bila tak belajar ni Ibu kan, kita dulu target bulanan pun tak ada kan. Bila target bulanan tak ada, macam mana dengan production, macam mana dengan marketing kan, macam mana dengan sales. Barulah belajar misi visi. Kalau selama ni kita tengok misi visi tu tak lebih daripada satu frame ataupun hiasan dekat dinding je. Sekarang ni misi visi itulah sebenarnya yang kita pegang dari awal sebenarnya. Kalau takut di lambung ombak, usah berumah di tepi pantai. Kalau anda takutkan cabaran, jangan sesekali anda mulakan perniagaan. Episod seterusnya, anda akan belajar langkah demi langkah untuk anda melakukan keputusan yang betul apabila berdepan dengan apa saja jenis cabaran. Dan yang paling menarik, kami akan tunjukkan 2 case study bagaimana 2 syarikat ini bermula dengan sangat-sangat kecil dan sederhana, kini membangun dan membesar dengan hebat sekali hanya kerana mereka belajar cara dan teknik yang betul untuk mereka berdepan dengan apa saja cabaran yang datang dalam perniagaan mereka. Saksikan minggu hadapan.